Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Khairul Nizam bin Muhammad Nasir, nombor matrik 282349 dari kumpulan Ipoh. Nama saya Muhammad Hanim Azlan bin Mahdi, nombor matrik 282277. Salam sejahtera, nama saya Gilawani, anak perempuan Kupusami. Nombor matrik saya 282223. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sabrina binti Anwar, nombor matrik 282473 dari kumpulan Ipoh. Assalamualaikum, saya Ahmad Fikri bin Ibrahim, nombor matrik 282119 dari Pusat Ipoh. Baik, tajuk tugasan kali ini isu-isu dalam hubungan manusia, disiplin dan etika. Okey, sedikit pengenalan. Pencapaian matlamat akhir profesion dicapai melalui disiplin dan etika profesional. Etika profesional dan etika kerja adalah konsep yang dikaitkan dengan nilai atau budaya. Salah satu disiplin dan etika kerja yang kita tidak mahu dalam kalangan kita adalah gangguan seksual daripada rakan sekerja. Baik, gangguan seksual di tempat kerja adalah salah satu perbuatan tidak beretika yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Okey, jenis gangguan seksual di tempat kerja mempunyai dua kategori. Tuduhan gangguan seksual, dua kategori tuduhan gangguan seksual, iaitu quid pro quo dan persekitaran kerja yang bermusuhan. Okey, quid pro quo ialah bahasa Latin yang bermaksud ini untuk itu. Dalam pengertian ini, ia merujuk kepada permintaan secara terang-terangan atau tersirat untuk mendapatkan bantuan seksual. Apabila pertuturan atau tingkah laku sangat teruk dan meresap sehingga menghasilkan suasana atau keadaan yang menakutkan atau merendahkan maruah yang memberi kesan buruk terhadap keupayaan seseorang untuk memenuhi tugas kerja mereka, ia adalah gangguan persekitaran kerja yang bermusuhan. 3.0 Kesan gangguan seksual di tempat kerja terhadap organisasi dan masyarakat. Okay, poin pertama, kesan kepada emosi dan masalah fizikal. Mangsa gangguan seksual sering mengalami penderitaan emosi dan psikologi seperti tekanan, kesedihan dan kebimbangan. Mereka sering mengalami rasa rendah diri dan keyakinan diri. Okay, poin kedua, kesan gangguan seksual di tempat kerja terhadap masalah profesional dan kewangan. Antara masalah yang merosakkan perkembangan profesional dan keberkesanan kerja mangsa ialah gangguan seksual. Kesan gangguan seksual di tempat kerja terhadap produktiviti syarikat menurun. Satu lagi faktor yang merugikan syarikat ialah gangguan seksual. Permusuhan yang ditimbulkan oleh gangguan membawa kepada ketidakhadiran pekerja, semangat rendah, kabar angin permusuhan, ketegangan dan kebimbangan. Kesan gangguan seksual di tempat kerja terhadap kewangan. Kesan kerjaya jangka panjang seperti kehilangan rujukan kerja, dipecat atau kehilangan kredibiliti dalam bidang mereka. 4.0 Alternatif untuk cegah gangguan seksual di tempat kerja. 4.1 Membangunkan dasar gangguan seksual. Pertama sekali, anda mesti membangunkan dasar gangguan seksual kerana tanpa polisi, kaki tangan anda tidak akan tahu apa yang diharapkan daripada mereka. Untuk mengelakkan gangguan di tempat kerja, beberapa bidang kuasa memerlukan perniagaan mempunyai dasar anti gangguan yang sesuai. Yi dan Ping 2021. Sebagai contoh, adalah keperluan biasa di negeri seperti California, Illinois, Connecticut, New York dan lain-lain agar organisasi mempunyai dasar gangguan seksual. Semua yang pekerja perlu tahu tentang dasar gangguan organisasi anda digariskan dalam dasar pencegahan gangguan seksual. Ia menunjukkan bahawa anda tidak betul ansur dengan sebarang jenis gangguan dalam dasar gangguan seksual. Perkara berikut harus ada definisi gangguan seksual. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh mangsa untuk mendaftarkan aduan butiran mengenai siapa yang harus mereka hubungi untuk mengemukakan dakwaan mereka. Contohnya daripada kehidupan seharian yang menggambarkan rupa gangguan seksual. Tindakan tata tertib yang akan diambil oleh syarikat terhadap pelanggar dasar yang kukuh menjadikannya lebih mudah bagi kaki tangan untuk mengenali
melaporkan dan memerangi gangguan seksual dengan langkah yang sesuai. Selain itu, ia memberi individu rasa selamat dan perlindungan kerana mengetahui bahawa majikan mereka mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk menjaga kesejahteraan dan maruah mereka. Baik, kesimpulan. Kesan gangguan seksual di tempat kerja dan litigasi yang berkaitan boleh menimbulkan bahaya yang jelas dan nyata kepada organisasi anda. Dengan bersikap proaktif, melaksanakan dasar yang kukuh dan menawarkan latihan pencegahan gangguan seksual yang komprehensif, anda boleh mengurangkan kemungkinan gangguan seksual di tempat kerja.